minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey ke ni? Okay, kita dah live. Alright. Okay. Alright. Hai, Assalamualaikum. Dah berapa ramai orang dah masuk dah ni? Kosong. Baru start. So hari ini bersama saya, host baru anda. Macam talk show gitu. Sembang-sembang santai, join sekali. Saya diheret oleh oleh Kak Syida dan Kak Wawa untuk join juga bersantai-santai, sembang-sembang. Mungkin sempena Lailatul Qadar agaknya. Okay. So hari ni basically semua orang dah tahu kan kita punya topik hari ni, iaitu tentang kepentingan guna essential oil dengan cara selamat. So actually saya punya personal experience lah, waktu saya mula-mula guna dulu, saya pun curious juga sebab sebelum tu saya pakai produk lain tapi untuk aromaterapi sahaja. Dan dia dekat bawah tu dia ada tulis label kecil je, halus je, dia tulis tak boleh direct contact to skin, tak boleh kena kulit lah. So saya macam bila kata yang living ni orang guna dekat kulit, saya macam serius lah kan, betul ke ni cakap kan. Sebab tak nak lah beli dah mahal-mahal, tiba-tiba rupanya benda tu boleh mengancam kan. Sampai mengancam tu kan. So alright. Berapa ramai yang baru beli PSK bulan ni? Ramai ke? Maybe sementara kita tunggu kawan-kawan join, kita share pengalaman kecederaan yang kita pernah alami. Sebab ni bertajuk keselamatan kan, kot-kot lah. Saya ada beberapa pengalaman kecederaan. Wawa saya tak tahu, mungkin dia sangat berhati-hati. Tapi ni lesson learn lah untuk saya. Beritahulah sudah apa pengalaman ni. Okay, saya masa mula-mula join Young Living, saya belum jadi ahli lagi. Tapi saya ada kawan yang bagi sampel. Kalau you all perasan, dalam starter kit yang lama ada diberi sampel essential oil dalam bentuk paket. Okay, jadi kawan saya mungkin dia simpan sampel tu dan dia bagilah dekat saya. Ada peppermint, lemon, tips, dan sampel tu sangat kecil dan sangat cute. Dia cakap dengan saya, Syida ambil try. Tapi dia tak bagi tahu macam mana nak guna dan saya pun masa tu blur. So you all tahu tak macam mana saya guna? Saya buka, titis kat tapak tangan. Lepas tu saya sapu dekat tengkuk. Cuba teka apa yang saya sapu. Saya sapu tips. Saya sapu tips. Menggelupur saya. Itu bukan nak salahkan kawan lah. Tapi saya sendiri tak baca dengan detail. Dekat paket tu tulisan dia kecil sangat. Jadinya, tapi bau dia sedap. Nasib baik kulit saya dewasa. Kalau anak-anak, saya risau jugalah terus kot sapu dekat anak kan. Tapi sebab saya anggap tu macam sampel perfume. Saya ingatkan sampel perfume. Masa tu knowledge saya tentang essential oil sebab nak wangi-wangi je. Wangi untuk bagi kita relax, bagi kita segar. So perfume kan kita tahu sapu dekat tengkuk, sapu dekat nadi. Sapu dekat nadi tak rasa pedih. Tapi the moment saya sapu kat tengkuk tu, panas macam ada cili kat belakang tengkuk tu. Okay, itu satu pengalaman which is masa saya tak jadi ahli lagi. Pengalaman kedua saya guna peppermint. Saya suka sangat peppermint. Lomok lah peppermint, titik, lomok tu kan. Lepas tu saya pergi bilik air, saya tak cuci tangan saya. Pergi bilik air kan kita nak beristinja kan. So can you imagine the cooling sensation? So lesson learn untuk saya, okay, kalau pakai peppermint kena hati-hati sebelum nak buat private matters tu, bersihkan dulu bersaki-baki peppermint yang dekat tangan sebab dia akan mendatangkan not really kecederaan yang ke hospital tapi dia macam pengalaman yang tak menyenangkan lah. Okay, that's why bila every time kawan-kawan
contact saya untuk beli essential oil, saya akan terus advocate dilute. Lepas tu bila dia dah lama tu kita follow up, kita share resipi, baru kita cerita boleh guna ni sekian cara. Tapi orang lain mungkin dia kata you boleh knit, you boleh dilute. Tak, saya akan cakap dilute dulu. Bab knit tu saya cakap kemudian. Tu cara saya lah, sebab saya teringat pengalaman saya. Sebab saya tak tahu essential oil tu kalau di dilute kan, saya mungkinlah tak alami kata pengalaman mengejutkan lah, satu tips dekat tengkuk. Itulah yang saya nak kongsi. Wawa? Saya ada 2-3 occasion yang saya gunakan essential oil dengan tidak selamat. Satunya ialah kita guna oregano. Tapi saya gunakan oregano untuk diri saya. Cumanya bila kita pegang anak, benda tu bukan sakit baki je kat tangan, dah tak rasa pun. But essential oil ni kan, was it from Nat punya, ada echo something gitu. Okay. Anyway, apa nama, subhanallah. Oregano tu dah habis dah dekat tapak tangan. So kita duk pegang-pegang anak tu macam nak peluk-peluk gitu kan. Tiba-tiba kena dekat Zainab, memang dia menjerit kepanasan. Oregano kan. So I was like, apa benda masalah dia ni? Tadi kata panas sangat. Kita macam teringat kita ada oregano. And oregano tu dah habis pun, dah habis guna dah pun. So yang tu satu, and then kita ada, I ada that Vital Charge yang massage yang kita letak 3 tu kan. Lepas tu hari tu masa badan sakit belakang tu kan. So I letak basil and then letak marjoram and letak peppermint 3 tu. So punyalah shock tu cakap kat budak, sebab memang rasa macam sebal sangat. So dia suruhlah budak-budak ni sapu dengan benda tu. Lepas tu baru lepas mandi, just imagine kan, kita punya badan ada sakit-sakit air-air lagi kan. Lepas tu bila sapu tu macam menjerit aku sebab belakang badan ni panas gila. So macam tu lah. Macam lepas mandi jangan terus pakai oil. Memang rasa sensasi pijar tu. Lepas tu ada satu lagi, waktu tu dekat Croatia, kita ada RDT punya session kan, itu session petang tu kita pula dah makan. Biasalah, tak kira lah tempat sejuk ke tempat panas ke, kalau dah petang tu memanglah kita tak ada larat kan. Lepas tu I nak pakai dia relief untuk nak hilangkan ngantuk lah konon-kononnya. Atau I pergi ambil, rupanya I jadi ngantuk lagi. So sebenarnya I pakai tranquil. Aduh, petang tu je, ya Allah, pengsan lagu ngantuk. Aduh. Okay, so bila we look back, it sounds funny, tapi kita ni adventurous, kita tak putus asa. Orang kata cekal nak mencuba. Tapi for some people, kalau dia dapat pengalaman yang tidak menyenangkan tu, dia akan give up kan? So I think this topik hari ni baguslah untuk kita bincangkan sama-sama. Betul tak host kita hari ni? Betul, sangat-sangat. Sebab pada saya, bila nak guna essential oil ni, benda pertama sekali kena cerita dekat kita punya new members ialah tentang keselamatan. Sebab kita tak nak jadi benda-benda macam ni lah. Benda-benda yang tips tadi tu. Betul. Oregano tadi tu kan, siapa sangka kan? Kita menyebabkan orang kata apa, tiba-tiba dia terus jadi shock kan. Wish, trauma terus tak nak pakai. Okay. So itu tentang kepentingan guna EO dengan selamat lah. Okay, so nak tanya Kak Syida lah. Sebenarnya kan, apa 3 cara asas untuk guna EO sebenarnya? Okay, boleh kongsi? Ada 3 cara asas untuk guna essential oil, iaitu secara aromatik, itu kita hidup, bau, maknanya kita gunakan deria hidung kita untuk dapat manfaat daripada essential oil tu. Lagi satu secara sapuan atau topical. Okay. Saya ni orang sains, so saya cakap topical. One day member saya tanya, Kak Syida, topical tu apa? Okay. Sebab topical tu memang bahasa farmasi sangat. Okay, so sapu kat kulit. Bila sapu kat kulit, maknanya organ yang terlibat adalah kulit. Okay, kulit yang adalah organ yang terbesar pada tubuh anda. Di samping tu rambut, di samping tu otot-otot, semualah dapat ekstra manfaat.
maknanya kita sapulah di badan, biasanya sapu pada tempat yang kita ada isu, yang kita nak selesakan. Daripada tak selesa tu, kita nak selesa, maknanya kita sapu tu nak bagi balance. Okay. Dan cara yang ketiga adalah dengan meletakkan essential oil ke dalam, menambahkan essential oil ke dalam makanan atau minuman. Alhamdulillah Malaysia, yang negeri Malaysia dah bawa masuk essential oil flavoring. Okay, maknanya menambahkan rasa makanan dan minuman. Dia bukannya suplemen. Okay, dia bukan masuk as a supplement, tapi masuk sebagai essential oil yang menambahkan rasa makanan dan minuman. Sebab memang dalam kehidupan harian kita, kalau kita beli air kotak lemon tea, ada perisa apa? Perisa lemon dengan ekstrak teh. Kan. Jadinya itu 3 cara, tapi kalau kita belajar dengan lebih lanjut, sebenarnya 3 cara ni ada, orang kata 3 aliran daripada 3 mazhab, daripada 3 kontinen. Okey. Betulkan saya kalau silap bahwa kalau secara aromatik ni dia dominan amalan aroma, orang kata dekat Jerman. Okey. Kalau secara aromatic is English. Aromatic is English. Bukan English is sapuan ke? Sapuan French. Massage. Sapuan ialah French. French ingest. Oh, ingest is Yes, French. Yes. Betul. Right. Okay. It can overlap actually. It can overlap. Bukannya Jerman, bukannya orang Jerman tu amat satu je, it can overlap. Tapi orang kata dominating, orang kata cara pengamalan tu. So Jerman aromatic, British, English is on massage. Okay, massage. And then French, dia towards the extreme tapi tak terkenal sangat cara dia ni, tak popular sangat, tapi memang diamalkan. French is sebagai ingest. Okay, so kalau kita terbuka dalam pemikiran kita, dalam kata cara-cara mengamalkan essential oil, sebenarnya tak salah pun nak ingest ke, nak sapu ke, nak aromatik. Sebenarnya kalau kita gabung 3 sekali lagi bagus. Kalau boleh gabung 3 sekali. Tapi the beauty of essential oil, kalau you tak boleh buat 3, you buat 1. Sebagai contoh, bayi. Kalau you rasa macam takutlah nak sapu dekat baby, risaulah itu ini, you diffuse je. Tapi ada orang, saya tak tahan lah bau-bau dia, rasa macam orang mengandung kan, bau dia macam hidung dia sensitif, tak tahan lah bau dia. Tapi kalau sapu dekat tapak kaki, bau dia tak kuat. That's the beauty of essential oil. Sebab sebagai ahli farmasi, kalau you dapat ubat, kalau you tak makan, there's no way you nak masukkan ubat tu ke dalam badan selain daripada menelan. There's no way. Maknanya kalau you nak bagi ubat dekat anak, you memang kena balut anak, kena pekong dia, kena paksa buka mulut dia, telan. Unless enema lah. Enema. Ada ubat yang enema, ada ubat yang inhaler, tapi dia tak boleh 3 cara. Dia 1 cara je. Sebab molekul ubat tu telah design untuk pergi ikut 1 cara. That's why kalau orang kata, boleh tak saya nak pecahkan tablet ni, nak buat serbuk supaya senang makan. Tapi kalau tablet tu memang design enteric coated, you tak boleh pecahkan. Sebab tu you kena tanya farmasi dulu, tak boleh mandai-mandai. Bila you pecahkan, dia tak di-effect. You makan, wasted saja. Okay, itu kelemahan dari segi orang kata delivery ubat nak sampai ke kita. Yang saya suka dengan essential oil ni is you hidu, you sapu dan amount dia sedikit, orang kata berkadaran. Maknanya kita bukan loading terus 100 titik dalam you punya badan. Tak, you pakai 1 titik, amalkan setiap hari dan you body adjusted, dan you rasa selesa, you continue lah. So dia jadi lifestyle. Kalau ubat, guna bila perlu. So adalah dos dia.
Lepas tu tak boleh guna lebih daripada seminggu macam antibiotik. Even kalau krim-krim steroid pun maksimum 2 minggu. There's a limit to that. Tapi essential oil tak ada limit sebab dia sebahagian daripada kehidupan. Kita ni bernafas non-stop. So instead of you bernafas udara, oksigen saja, you bernafaslah udara yang ada oksigen dan essential oil. Kan? Okay, panjanglah pula. Special udara itu. Special. Okay. So, kita ada 3 cara untuk guna essential oil. So, dekat Malaysia kita boleh cakap 3 cara. Hidu, sapu dan sebagai perisa makanan dan minuman. Cumanya berbeza untuk sebagai perisa makanan minuman tu botol dia lain sikit lah. Botol dia label putih. Kalau yang untuk sapuan dengan aromatik tu label biasa yang macam ni kan. Jadinya kalau nak guna untuk satu-satu tujuan tu ikut label. Ikut label. Itu saja yang Livi minta. Dia tak minta lebih-lebih pun. Dia nak kalau you nak guna dengan selamat, guna ikut label. Menarik. So Kak Wawa dia nak tambah apa-apa? I rasa semua dia dah cakap dah untuk cara tu. But yes, is it my phone ke apa? Okay, I rasa dia dah cakap dah semua. So basically memang kita kena baca label dan kita kena, dia tak ada necessary macam, actually dia more of preference. You prefer yang mana? You prefer nak sapu ke? You prefer nak diffuse ke? Tapi saya personally saya memang buat tiga-tiga tu lah, and depends pada situation jugalah. Apa keperluan, apa yang saya nak achieve. Okay nak? Betul. Sama jugalah bila macam rasa nak semua orang dapat bau yang sama, semua orang tak payah nak pergi sapu-sapu kat semua orang, diffuse je senang. Kan? Kalau ada satu orang yang ada certain issue, dekat kan, benda tu rasanya common sense je kot bila kita dah makin lama guna oils kan. Jadi kita dah nampak ada keperluan tu kat mana. But for new people yang tak biasa dengan EO, it's not common sense. Kita kena bagi tahu macam mana. Tapi bila dah selalu guna, baru common sense tu datang. Betul. Contohnya common sense tak ada bila ada masalah perut tak tenang, saya buat ujian nak sapu kat mana. Dia kata sapu kat dada kot. So dia kata sapu dekat tempat yang you rasa tak selesa. Okay, manakah tak selesa? Oh dekat perut. Sapu kat perut. Oh macam tu ke? Baru dia klik tau. Okay, so kita ni macam saya kena banyak sabar lah dengan orang yang tak berapa faham. Yang bermula kan? Yes. Itulah sebab saya jugalah memula dulu. Bila kata sapu dekat sendi lah apa kan. Terus macam semua oils ke sapu kat sendi. Macam tu kan. Yes. Sebab nak bagi masuk dalam badan. Yes. Nak pula kalau orang tu jenis green pula kan. Dia macam lama dia nak decide tu. Betul. Mana betul. sebenarnya ni? Tolonglah bagi jalan yang betul. Betul. Itulah. Okay. Okay. Bila kita dah sapu dekat kulit kan, sebenarnya berapa bilangan titis yang patut kita guna dalam satu-satu masa? Sebab kita nak rasa selamat kan. Sudah titis tak mungkin lah. Berapa bilangan titis yang dirasakan selamat? Dirasakan selamat. So by right dia punya rule of thumb dia, benda basic dia mungkin kena sikit-sikit dululah kan. Betul tak? Wawa rasa macam mana? Test Saya biasa gunakan, my rule of thumb je lah, 1 titis kepada 10 ml. Dia nampak macam ridiculousnya sebab 1 titis je kat dalam 10 ml tu lebih kurang 1 roller botol kan. Satu sudu besar ke. Satu sudu besar dan ataupun kalau kita guna V6 tu dia ada pump tu, so 1 pump tu is like 10 ml. Tapi so kita tak 1 titis, dia so dia lebih kurang macam orang yang biasa guna oil banyak ni, dia akan rasa macam lagi banyak minyak carrier tu ataupun minyak sayuran tu berbanding dengan carrier oil, dengan essential oil. Tapi itulah sebenarnya essential oil yang living sebab dia memang pure party.
Dan dia tak ada campur dengan additive, dia tak campur dengan sintetik, dia tak campur dengan alkohol and whatnot tu semua. So kita memang dapat pure oils kan. That's why kalau kita bau pun, bila kita buka daripada botol dan kita buka daripada botol, bau dia terus macam semerbak macam tu. Kadang-kadang dia jadi macam tak berapa nak sedap kan. Sebab dia memang sangat pure kat dalam tu. So saya punya rule of thumb ialah 1 titis kepada 10 ml. Jadi along the way tu kita tambah lah. Dan kalau satu lagi yang saya pernah baca ialah setiap 10 kilogram ialah 1 titis. So 10 kilogram. Maknanya kalau baby yang baru 3 kilogram, so you less kena than 1 drop lah. less than 1 drop. So kita tak boleh buat less than 1 drop. Apa yang kita boleh buat ialah contohnya dia 3 kilogram. So 3 kilogram kita ambil 30 ml. So letak 1 titis dalam 30 ml. So lebih kurang macam itulah. Dia kena ada matematik sikit kan, which is an easy matematik. Tapi biasanya saya memang akan galakkan letak setitis dan selepas tu kita pergi. Sebab saya pernah buat essential oil diluted rose tau. So rose diluted dalam 10 ml punya botol, dia punya bau tu macam mesti boleh memabukkan. You tahu lah bau. Betul. Okay. So apa yang saya buat ialah botol 100 ml tu saya letak 10 titis. Kemudian baru saya transferkan ke dalam botol tu. So baru bau dia tu jadi macam sangat subtle, sangat lembut, sangat sedap nak dinikmati. Betul. So kalau saya tentang berapa bilangan titis tu, saya jenis nak tahu bilangan titis. Tak, saya kalau nak bagi tahu ke orang, saya akan bagi tahu numbers. Tapi kalau untuk saya agak-agak. Okay, sebab saya lebih jenis adventurous dan suka test terhadap diri sendiri. So tapi kalau nak bagi tahu kat orang, saya tak boleh cakap lah agak-agak lah. Tak boleh sebab praktis kita sebagai farmasi nak buat counselling pun kita kena bagi facts. So saya akan carilah rujukan. Yang Living sediakan rujukan, panduan keselamatan, dia ada jadual cadangan berapa titis nak buat untuk bayi, semua ada dalam blog Yang Living. Cari je Yang Living blog tu, macam-macam maklumat ada. Okey, tapi kadang-kadang orang tak sempat nak cari, kan? Tak sempat nak cari maklumat gitu. Tengok je dekat botol. Yang ni yang saya suka pasal Yang Living. Sebab setiap botol ada cadangan untuk dilute. So contohnya peppermint, apply to desired area. In case of sensitivity, dilute 15 drops in 10 ml. Okay, ini cadangan dia. Sebab kalau you tengok different oils, different bilangan titis. In fact, 15 drop dalam 10 ml ni pun consider sangat-sangat pekat tau. So, you boleh play around, start dulu dengan 5. So, saya selalu cakap kalau newbie ada botol roll on, saya akan cakap dalam 5 drop for adult. Kalau untuk baby, 1 drop. Kalau baby besar sikit, 3 drop. So, always minta diorang tengok macam mana respon bayi. Ada orang yang letak 1 titis, wah dah letak 1 titis dijais dalam 10 ml botol roll on, memang lancar. Orang kata masalah, orang kata ketidakseimbangan, ketidaktenangan perut tu settle. Tapi ada orang perlukan lebih. Sebab setiap orang body system dia tak sama. Dia orang kata isu yang dialami tu tak sama. So try sikit, nanti you boleh top up. Daripada you buat banyak, lepas tu badan you terkejut, you jadi macam risau. You buat banyak boleh, tapi nanti you nak dilute, you tambah banyak oil. Bila tambah banyak oil, lambatlah nak habis. Benda-benda DIY ni elok kita buat sikit-sikit. So kalau botol roll on tu, try lah dulu. Like 1 atau 2 drop and then see how it goes, and then kata I nak tambah. You boleh always top up extra oils inside the roll on bottle. Okay. So kalau 15 drop dalam 10 ml ni, kalau saya ikut ni memang power lah dia punya bau. Sebab peppermint kan kuat kan. So at least you ada reference lah daripada tengok buku reference memang tak ada apa, blog pun tak sempat nak cari, at least you ada essential oil bottle. That's why kita recommend you beli essential oil Yang Living terus, jangan yang repack punya. Sebab bila repack you tak ada label.
Untuk you rujuk. Yang ni kalau beli berbotol, apa-apa hal pun ada batch number, ada itu, ada ini, ada banyak maklumat dekat sini. Okay, untuk dijadikan panduan. Hopefully membantu kawan-kawan kita kat luar sana. Sangat Bagus interesting. akak punya point yang last kali tu. Sebab apa-apa kalau adik kita terus boleh contact dengan yang living kan. Dan yang living sangat-sangat generous. In case kalau apa-apa dia akan ganti balik yang baru. Selalu lah. Kan. So sebenarnya kan bila kata sapu dekat kulit secara topikal, saya dulu pernah juga ada orang tanya, "Kak, kenapa secara tropika?" Dia bukan tropika. Dia bukan tropika ni. Macam betul topikal. Secara topikal ni kan sebenarnya kat mana yang kita boleh sapu sebenarnya. Macam saya cakap lah, waktu saya punya first experience saya dulu kan. Bila kata nak guna untuk anak, waktu tu sapu dekat sendi-sendi. Lepas tu bila nak guna online saya dah jam dah. Nak guna sapu kat sendi-sendi ke? Sebab nak masuk dalam sistem badan. Okay. Kak Wawa atau Kak Wawa? Syida? Kak Wawa dulu. Kak Wawa dah start kat situ? Saya nampak start kat situ. Itulah. Nasib baik dia start Kamil kan. You dengar tak? Dengar. Okay, tak apalah start Kamil. Tak apa gambar comel. Semangat dia. Tak tahu apa masalah ni, agaknya duk sebut-sebut pasal nak beli komputer baru. Anyway, apa tadi soalan dia nama? Nak sapu kat mana? Nak sapu kat mana? Kat mana sebenarnya? Okay, biasa sapu secara topikal tu. So biasanya saya akan sapu kat tapak kaki. Sebab tapak kaki katanya ialah kulit yang tebal, jadi kita tak mudah rasa sensitif instead of kalau kita sapu kat belakang kulit, tengkuk semua tu kan. Jadi ya tapak kaki. Kemudian dia depends jugalah. Ada beberapa points yang kita panggil vital flex points, yang tu pun ya. Kemudian terputus dah. Kemudian dia hilang daripada radar ya. Okay, tak apa, I sambung lah. I sambung. Okay, kalau I dapat soalan tu, orang tanya nak sapu kat mana Kak Syida? Saya akan cakap, first kali sapu dekat tempat yang you rasa ada tak selesa. Okay, contohnya kalau perut tak selesa, sapulah kat situ. Kalau dada tak selesa, sapulah dekat situ. Dan kita akan bagi tahu EO apa yang sesuai untuk sapu kat kawasan-kawasan tu. Sebab premium starter kit tu dia lengkap tau untuk sapu kat satu badan. Fokus satu tempat untuk satu EO. Contohnya RC, kita ajar spesifik. RC sapu kat dada, DJ sapu kat perut. Okay, lepas tu TIF sapu tapak kaki. Purification, diffuse. Purification saya cakap diffuse je sebab dia untuk aroma kan, untuk bau. Nanti lepas tu kita ajarlah cara lain. Lepas tu pen away tu sapulah dekat sendi, dekat otot. Pen away ni panas sikit pijak, so campurlah sikit minyak. Okay, so for some people they need specific instruction untuk memudahkan kefahaman dan orang kata lagi encourage diorang untuk guna. Sebab kalau ambil masa lama sangat untuk hadam, nanti diorang rasa demotivated. So kita nak bagi tools yang orang boleh rasa mudah. Maknanya dah dapat PSK tu dah boleh terus guna. And then lagi satu, suka ajar resepi. Ajar resepi, gabung-gabung oils. And then resepi tu nanti kita cakap, ni sapu kat sekian-sekian tempat. Sebab bila kita cerita pasal resepi, sebenarnya kita ajar kombinasi beberapa oils untuk tackle satu-satu isu. Contohnya, Bijas memang best sapu kat perut, tapi lagi best kalau campur dengan lemon dan peppermint. Betul tak? So maknanya dalam PSK tu, you boleh guna 3 oils untuk satu isu. Kalau untuk kerehatan, untuk bagi lena, you boleh guna lavender pun boleh. Tapi actually guna frank, guna copaiba, guna lavender pun bagus. Kan? Dan resepi tu pun resepi kecantikan juga. So orang nak specific information yang diorang boleh terus buat. Tapi along the way kita bagi extra information untuk dia explore. Oh, you tahu tak? Kalau lavender campur cedawut pun best.
Tahu tak kalau lavender campur melrose pun best juga untuk kulit yang gatal-gatal. So explore oils yang outside of PSK. So nanti ada reason lah nak buat ER. Kan? Okay. So and then dan kadang-kadang kita ni mungkin dah kalau orang tu susah nak faham, bolehlah buat gambar raja, buat gambar orang lidi. Lepas tu buatlah tanda RC sapu kat mana, pijat sapu kat mana. Orang yang visual kan. Atau betul. Ataupun you nak buat video, bila you buat video you tunjuk, okay, peppermint, hidu. You cakap hidu, orang tak boleh faham. Okay, hidu peppermint. Macam mana? Hidu macam ni. Sapu kat mana? Sapu kat sini. Sapu sini. Nampak tak? Orang yang audio, yang mendengar, dia boleh proses. Maknanya kalau sapu tu dia dah boleh bayang lah sapu kat mana. Tapi untuk orang yang visual, kita kena tunjuk nak sapu macam mana, nak hidu macam mana. So actually banyak benda yang you boleh buat sharing dalam you punya own group. Dengan team member sendiri buatlah video singkat-singkat, video TikTok ke apa ke kalau you adventurous on that kan. I tak adalah, tak erti lah TikTok ni. Okay. So imagine kita dekat tempat diorang. Kita rasa macam lah dia ni tak boleh cari sendiri ke info, renyahnya soalan macam ni pun tak tahu ke. Sebab kadang-kadang kadang-kadang dia subconscious sebab kita dah biasa guna. So kita rasa macam orang lain kenapa tak faham benda ni macam kalau you dah tahu dah tahu nak masak nasi, you dah tahu rasa air, you rasa senang. Tapi you suruh anak you masak, pada diorang susah. You suruh suami you masak, pada diorang susah sebab diorang tak biasa. Beras nak basuh macam mana, berapa kali, apa rasa air, right? Itu masak rice cooker, okay. Kalau masak atas dapur, berapa lama nak masak, tak nak hanyut. So all these things kena take into consideration. Setiap orang cara belajar dia berbeza-beza. So kita ni kena sabarlah dalam menerangkan. So bab sapu tu sebenarnya kan, sapulah dekat mana pun. Minyak tu akan masuk dalam badan dan memberi manfaat. Itu je. So as Sarah Hanish cakap, fearless. Jangan takut. Essential oil ni bukan bom. So bila kita berhati-hati untuk mengguna, kita berhati-hati supaya kita guna dengan cara yang betul. Tapi jangan sampai kita terlalu berhati-hati sampai tak guna. Tak guna langsung. Get what I mean? Betul. Takutlah Kak Syida. Yes. Macam orang kata, Kak Syida takutlah nak guna tea, orang kata pija. Tapi dia tak pernah guna lagi pun. Dia tak try pun. Dia dah macam dah imagine ketakutan tu. Kak Syida takutlah nak guna dijai, orang kata pija rempah. Okay, I get your sense. Tapi kalau you takut pija, campurlah dengan minyak. Dia campur minyak tu, dia tak adalah pija sangat. Kita ni, benda pija ni sebenarnya boleh tolerate. Macam kita handle sambal. Kita makan sambal, nasi lemak tu pun kita dah rasa pija kat tangan. Tapi dia bukan pija yang mendatangkan kecederaan. Dia pija sensasi je. Kulit kita rasa macam menggigit kan. Sensasi menggigit tu je. Kalau kita ambil ais. Menggigit sampai rasa nak marah semua orang. Kalau kita ambil ais, cuaca panas kita ambil ais pack, kita letak kat tengkuk. Rasa tak sensasi sejuk tu? Rasa kan? So sama juga macam kita ambil peppermint, sapu dekat tengkuk, kita akan rasa. Tapi you imagine, boleh tolerate ke tak? Yes, I can tolerate. Kalau tak boleh tolerate, ambil minyak. Jangan ambil air. Always ambil minyak. Ambil minyak, sapu dekat tempat tu. Lepas tu you rasa, okay. Itu je. Kalau rasa tak selesa, ambil minyak. Tapi kalau untuk orang kata kurangkan kesilapan, nak kurangkan trauma, you campur siap-siap dengan minyak. Tak ada botol roll on pun tak apa. You buat dekat tapak tangan je. Tak payah kena ada botol roll on. Kadang-kadang orang ni kata lah, Kak Syida saya tak ada botol lah. Ya Allah, tapak tangan ada tak? So katalah ni peppermint kan. Sebab orang imagine bila you sapu dekat skin, dia mesti nak kena ada roll on bottle, nak ada benda proper-proper macam tu kan. Dan peranan kita untuk kata benda tu kalau ada bagus, kalau tak ada pun tak apa.
You boleh dilute dalam piring, you boleh dilute dalam pinggan, dalam mangkuk. Alah cawan-cawan yang tak guna tu, apa-apa bekas kaca. Boleh. So paling simple tapak tangan, just 1 drop. Okay. Sebab cuaca kat Perlis lah ni panas. Okay, kata 1 drop. Saya nak sapu kat tengkuk. So just ambil carrier oil pump. Okay. Bila pump, you rub. Lepas tu you sapu lah. So simple. Simple je nak guna EO ni, tak susah. Tapi you kena teach lah. Kuat lagi bau peppermint dia walaupun dah dilute. Lagi satu mitos orang cakap. Tak apa. Jalan dulu, cerita dulu. Okay. Orang cakap kalau dilute ni, dia punya power EO tu akan berkurangan. Tak betul. Tak betul. Sebab power EO tu still powerful. Cumanya peranan minyak tu adalah sebagai macam sealer. Sealer tu tahu tak sealer? Macam you imagine selotip. Okay, katalah you letak minyak, letak oil. Oil tu kan dia meruap. So dia akan cepat meruap. Bila cepat meruap, you kena apply kerap. So nanti maknanya contohnya dalam masa 1 hari tu mungkin you apply jadi setiap jam atau setiap setengah jam sebab cepat sangat meruap. Okay. Tapi kalau you campur dengan carrier oil, dia jadi macam selotip. So bila you sapu, katalah sapu dekat sini, so essential oil tu lambat meruap. Dia akan stay je dekat kulit. Lepas tu perlahan-lahan dia akan masuk ke dalam badan. So you tak perlu nak sapu setiap jam. Mungkin 3 jam sekali. So bila 3 jam sekali sebenarnya you dah jimat oils. Okay. So dia kan kita nak jimat kan. So ajar dilute dia sebenarnya bau je berkurangan. Dia tak bau tajam sangat. Tapi potensi essential oil tu tidak berkurangan. Dia bukan macam kita bancuh air, kita letak gula. Gula 1 sudu, air tak rasa manis. Kena letak 3 sudu baru air rasa manis. Tak, dia bukan konsep kita bancuh air. Essential oil ni still 1 titik powerful. Cuma bila kita letak essential oil tu, dia akan jadi seal supaya essential oil tu tak meruap. And then lagi satu, bila you nak urut badan, it's very impossible you nak letak banyak titik kat badan. Okay? Sebab you nak urut dekat badan perlukan pelincir. So nak tak nak, you kena guna carrier oil sebagai pelincir. Supaya essential oil tu boleh disebarkan. Maknanya you bila titikkan dekat tulang berikat, you campur dengan carrier oil, boleh disebarkan sampai ke pinggang. So jimatlah. Okay. So untuk setengah orang yang kata nanti bila dilute dia akan berkurangan potensi. Tak. Itu mitos sahaja. Lagi dia boleh cover area besar sikit kan. Betul. Dan yang pastinya boleh jimatkan oil. Itu yang penting. Jimat. Imagine 1 botol besar ni katalah kita ambil 200 lah cikai-cikai kan 200 titik. So 200 titik katalah you buat urutan dekat betis, urutan kat betis lenguh-lenguh ke apa kan, you letak 1 tipis. So you boleh buat 200 kali. 200 malam. 1 malam you pakai 1 tipis, you campurkan dengan minyak kelapa, you boleh ulang buat sampai 200 malam. So 200 malam tu dah nak dekat setahun tau sayang. So peppermint RM100 guna setahun. Jimat tak jimat? Tapi usually bila kita dah tahu satu cara, kita akan explore cara lain. So kita akan try untuk spray, kita akan try buat roll on. So bila kita ada banyak cara untuk guna, tak adalah pakai sampai setahun. Sebulan, 2 bulan sebab kita guna pelbagai cara. Tambah pula kalau diffuse. Diffuse sekali letak 10 tipis. 1 hari saya letak 10 kan. Sebab ruang rumah besar. Kalau ruang bilik kecil letak 5 tipis. So 5 tipis 1 hari. So 200 bahagi 5, 40 kali. So sebulan lebih.
which is lama juga, right? So Dan lagi that's the bila beauty. bila ada oils lain, tak mungkinlah nak peppermint je hari-hari. Naklah gabung dengan Joy ke, dengan Orange ke, bagi ada bau bunga, bau citrus, kan? Okay. Salah satu teknik So, berjimat cermat juga tu. ada cara untuk jimat-jemat. So that's why kalau orang kata, yelah nak beli satu tu mahal lah sikit, terasa. Tapi dia punya long term tu sangat-sangat berbaloi dengan amount duit yang kita keluarkan. Ibarat orang kata Allah membeli, menang memakai, kan? Saya Okay. suka oils ni kalau dibandingkan dengan minyak urut lah contohnya. Kalau minyak urut tu sekali kita titis tu banyak-banyak, lepas tu tiba-tiba je dah habis. Lepas tu gunanya itu je. Kalau essential oil ni, satu essential oil boleh guna untuk banyak-banyak isu. Tak kisah urut nak diffuse ke apa ke kan. Tu bezanya dengan essential oil. Satu essential oil contohnya lavender, you boleh buat untuk spray, linen spray, you boleh buat untuk pencuci muka, you boleh buat balm, you boleh buat roll on, apa lagi, you boleh buat perfume. So you dah tak payah lah nak beli-beli tu, so you punya penjimatan dekat farmasi Watson, Guardian tu boleh beli barang macam tu dah sangat-sangat berkurangan. So channel that budget untuk beli yang living. So it's not extra budget, you're not looking for extra budget. Actually you have that budget untuk beli keperluan penjagaan diri. Cumanya right now channel to the Young Living. So bila you buat essential rewards, you akan dapat points. So extra to the Young Living members. Beli harga ahli untuk dapat points. Muncul dah. Wow. Okay, I think ada soalan lagi tak untuk kita bincangkan? Okay, just in case lah, in case berlaku kemalangan, apa yang patut buat? Okay, so Wawa? Kak Wawa? Dia masuk lambat, dia kena jawab. Okay, kalau berlaku, ya Allah. Jangan panik, tiba-tiba. Panik. Dengar. Alright. Kalau berlaku kemalangan, dan kemalangan tu contohnya macam kemalangan dekat kulit. So kemalangan tu mungkin kita boleh kata dia panaskan macam Syida kena tadi tu. So instead of kita letak air, kita patut letak minyak. Okay. Sebab air dan minyak tu dia memang sebenarnya akan like push minyak tu lagi dalam dan dia menyebabkan lagi sensasi tu kan. So kalau terkena minyak tu dekat anak kecil ataupun kita sendiri tak tahan, jadi kita ambil minyak, kita ambil carrier oil dan kita sapukan lebih banyak. Maknanya dilute dekat tangan tu lah. Kalau dekat mata, maknanya ada je kes-kes macam minyak terkena kat mata sebab Zaid pernah kena. So kalau kena kat mata macam mana sudah? Sama juga try sebab saya si budak-budak ni suka main peppermint, suka main dijai, suka main tips, lepas tu suka tenyih mata. Diorang dah main minyak, dah pegang minyak, dah sapu-sapu dekat perut lah, dekat tapak kaki, lepas tu tak sengaja menyentuh mata. So, mak pedih. Okay, so saya akan ambil carrier oil. Okay, carrier oil yang ada dalam rumah. Kalau tak ada coconut oil ke, kalau tak ada apa-apa minyak, you ambil je minyak masak. Tak payah nak pening kepala Kak Syida, farmasi tutup tengah malam, saya tak boleh nak beli carrier oil lah, apa benda coconut oil. Saya akan tanya kat rumah ada minyak masak tak? Any vegetable oil. So ambil sapu dekat tempat tu. Dan kalau boleh bilas dengan susu. Bilas dengan susu pun boleh. Susu tu dia fatty, dia ada fatty, dia berlemak, so dia boleh juga untuk kurangkan sensasi tidak selesa jika terkena mata. Boleh susu juga. Tak kisah susu apa-apa ke? Boleh susu apa saya ada kawan guna susu ibu tau. The squid. Sebab dia teringat saya cakap susu, so tak sempat nak pergi peti ais nak buka susu. Masa tu tengah susukan anak. Tengah susukan anak.
anak kan kadang-kadang dia suka pegang botol. Bila pegang botol macam peppermint ke apa ke, lepas tu dia gonyong-gonyong mata dia, cedera lah. So botol essential oil tu pun kena letak jauh daripada capaian anak-anak. Especially anak kecil yang tak faham arahan. Okay. So mata guna susu, and then kalau berterusan sila jumpa doktor, dapatkan rawatan. Yang kita buat dekat rumah tu first aid saja dan kita observe. Apa-apa kecederaan dekat rumah pun kita tak terus pergi ER, betul tak? Kita observe, tengok tahap kecederaan macam mana, kita nilai. Perlu tak nak bawa ke emergency? Kalau kita boleh handle, benda tu bukan satu benda yang membawa maut, kita handle lah dulu. Sebab nak pergi ER pun ramai orang, risiko sekarang kan nak pergi hospital, penyakit. So try manage dekat rumah dulu. If everything fails, you get you punya upline, you punya leader advice, their opinion, mungkin diorang ada pengalaman handle macam mana, dan apa-apa pun at the end of the day rujuk dengan doktor. Manalah tahu you pakai essential oil orange tengah-tengah hari, lepas tu you tak perasan anak you main dekat luar. You never know. Things happens. It happens to me, almost happen to me sebab saya suka pakai orange dekat Amar, dia nak pergi tadika. Dia akan happy lah mood dia. Saya pakai orange, saya akan lomol lah dekat kepala dia dengan dekat tengkuk dia, belakang telinga dia. Lepas tu saya perasan sebab tadika duduk dalam tadika, you tak main dekat luar. Lepas tu saya perasan cikgu kata ada jadual main dekat taman. Pagi-pagi ada jadual main kat taman. So jadual yang dia main kat taman tu saya tak sapu orange. Sebab saya nak kurangkan risiko fototoksik kan, sunburn. So that's how memang kita kena alert lah dengan keadaan yang kita nak gunakan essential oil tu. Saya ada satu insiden termakan oil. Maksudnya instead of kita nak letak oil ni, kita terletak oil lain sebab kadang-kadang colour dia serupa je kan. Betul. So you guna oil apa? I tak ingat guna oil apa, that was like 2 years ago ke macam tu. Okay. Tapi bila kita sendawa, dia keluar aroma oil lain. So itu pun, tapi sebab benda tu dah masuk dalam perut and you kan nak buat apa-apa pun dah masuk dalam perut. So you really have to be very careful bila you nak ingest ataupun nak letak dalam kapsul ke apa kan, sebab kita tak boleh buat apa-apa. Okay, I think I dah mengeras lagi sekali ni. Okay so far. I don't know what happened, tapi tak apalah sebab it seems dia boleh je jalan walaupun tanpa host kan. So teruskan. Ada soalan lain? Setakat ni kita punya soalan 5 je. So tengok dekat komen kalau ada. Dekat komen. Okay, saya nak share ada 2 insiden melibatkan kanak-kanak. Kanak-kanak dia main essential oil, lepas tu mak tu perasan anak dia main dan mulut dah merah. Sebab anak dia hisap botol lavender, tak silap. Botol lavender yang pekat tu. So mulut dah merah, so dia dah panik dan dia terus sapu guna air. Dia nak bilas lah guna air, which is jadi lagi merah. So always ingat, kita remind kawan-kawan kita kalau berlaku kecederaan ke apa-apa, guna minyak. Guna minyak, bukan guna air. Sebab kita memang natural instinct kita akan guna air. Kulit kena minyak panas pun kita pergi guna air. Itu benda biasa untuk kita tangani satu kemalangan. Air tu untuk mengurangkan kecederaan akibat panas. Tapi dengan essential oil berbeza. Essential oil dia punya molekul tu dia jenis larut lemak. So dia duduk dekat kulit kita dengan baik. Tapi bila kita sapukan dengan air, tu yang rasa sensasi pada kulit tu. Kita ada soalan. Adakah betul selamat ingest EO dalam veggie capsule kepada dinding esophagus dan perut? Okay. Kita bercakap tentang essential oil yang living ya. Okay, essential oil yang living yang jenis flavoring. Okay. Kalau guna flavoring pun ada rekomendasi berapa titik nak letak. Even kita nak letak dalam oregano contohnya nak letak dalam pasta ke dengan apa pun, kita tak boleh letak banyak-banyak macam curah kicap. Letak sikit. Kadang-kadang tu
kita ambil toothpick je, ambil letak sikit je masuk ke dalam kuah. So quantity are very important bila kita nak letak dalam air. Sama juga kalau kita nak guna lemon, kita nak masukkan dalam air. So kita nak letak dalam satu cawan air atau satu jug air. Okay. Of course satu jug air is better lah sebab banyak kan. Okay. So kalau nak ingest EO dalam veggie capsule, setakat pembacaan saya, tak ada masalah guna essential oil yang ini untuk kita ingest, sama ada guna kapsul atau tak guna kapsul. Dia tidak mencederakan anggota organ dalam tubuh. Tak. Dia sebab akan pergi ke asid, dia dah campur dengan makanan, lepas tu kan asid dalam perut kita. Asid dalam perut kita tu lagi tinggi tau daripada essential oil. Tapi dinding perut kita tu telah Allah ciptakan untuk tahan asid tu. So kalau setakat letak essential oil tak ada masalah. Tapi kuantiti lah. Sebab kalau you letak kuantiti banyak, contohnya peppermint, 1 drop letak dalam 1 cawan air, you punya mulut dekat sini dah rasa kebas. Belum masuk perut lagi. Mulut je dah rasa kebas sebab tak sempat nak telan. Yang bahagian mulut ni kena dulu kan. So that's why sebaiknya letak sikit tapi air banyak dan beri masa untuk essential oil tu melarut dan cuba goncang dulu botol sebelum minum, atau cara lain lagi, titikkan essential oil ni dalam madu. Titik essential oil dalam madu, kemudian madu tu kita bancuhkan dengan air macam korang buat honey lemon tea. Dia punya pelarutan lebih sekata dan dia tidak menyebabkan sensasi sejuk yang menggigit mulut kita. Itu yang saya maksud lah. Even lemon pun kalau you letak 1 tipis, you letak dalam air, kalau saya tak goncang, saya terus minum, memang saya akan rasa tak selesa dekat mulut disebabkan oleh lemon tu. Tapi saya minum air. Minum air nanti okey lah, tak ada masalah. Macam madu tu dia bertindak sebagai boat lah. So dia bawa benda tu sekali kan dan dia like seal benda tu juga. Actually saya ada satu pengalaman ingest essential oil dan yang menyebabkan saya punya internally rasa tak selesa. Tapi dia rasa tak selesa selepas satu jangka masa lah. Waktu tu dalam 2 minggu kot selepas saya guna. Probably dia punya issue ialah quantity macam Syida cakap tadi. So waktu tu saya ingat saya guna peppermint dan saya guna grapefruit dan saya guna black pepper. So benda ni semua ialah pedas tu. Agak panas. Dan selepas tu apa yang berlaku ialah setiap kali kalau saya makan, saya orang makan kan. So kalau saya makan benda pedas, memang kita akan rasa macam sangat tak selesa. So kalau kes-kes macam tu, maknanya kita memang kena sentiasa assess diri kita sendiri. So, kalau kita rasa tak selesa macam tu, dah kita just stop aja. Tak gunanya kita nak macam brace through dia punya kesesaraan tu kan. Sebab ada banyak lagi cara nak gunakan dan ada banyak lagi oil yang kita boleh gunakan untuk dapatkan manfaat yang sama. Betul. Okay. So idea letak dalam kapsul tu sangat bagus, which is sekarang kan kita amal red drinks kan. So saya akan buka kapsul Sulfazyme tu sebab saya nak letak serbuk Sulfazyme tu dalam air yang mengandungi 1 ounce minzia red, air, lepas tu dengan 3 tipis lime EO. So saya buka lah kapsul tu dan kapsul tu saya jangan buang, saya simpan, masuk balik dalam bekas kosong lain. So kalau saya nak amalkan bila kita, it's not as supplement, tak, sebab essential oil dekat Malaysia is not for supplement, tapi saya letak essential oil dalam kapsul adalah untuk mengurangkan ketidakselesaan rasa. Okay, rasa macam nak telan lemon, nak telan peppermint. Peppermint kan dia punya sensasi sejuk kan, mentol dia kuat. So saya letak peppermint, letak lemon dalam kapsul, okay, tutup dan letak carrier oil. Jangan lupa letak carrier oil. Sebab carrier oil tu dia macam coating sikit essential oil tu. So tutup kat kapsul tu, lepas tu you telan. Okay, so pada saya is not a supplement sebab yang living essential oil dekat Malaysia is not yang living essential oil
it's not for supplement yet unless you beli supplement betul-betul lah. Dia just saya guna kapsul tu untuk coating dia punya rasa yang tak selesa. Itu sahaja. So kita punya next question daripada orang yang sama. Orang yang sama ni dia memang suka tanya soalan. Bagus ni. Siapa dia tu? Nama tak keluar. Okay. Daripada Nur Hasanah. Okay. Memang betul ya, potensi tak berkurang jika dilute banyak. Oh, itu soalan ke sebenarnya? Memang betul ya, potensi tak berkurang jika dilute banyak. Sebab tanda-tanda seru, tanda soal ke? Tanda soal. Kalau ikut bacaan saya tak. Kalau ikut bacaan saya potensi tak berkurang. Cumanya bila you campur dengan carrier oil, so carrier oil tu akan bertindak sebagai sealer. So essential oil tu akan masuk perlahan-lahan ke dalam kulit dan you akan rasa aman untuk mengulang perbuatan itu 3 atau 4 jam kemudian. So bayangkan dalam masa 24 jam kalau you ulang urutan 3 jam sekali, 24 bahagi 3 dalam 8 kali saja. Right? Maknanya 8 kali saja pendedahan you kepada oils. Okay. Some people dia suka apply terus tanpa pakai oil sebab dia nak sapu kerap. Bila dia sapu kerap, let's say sejam sekali, dalam 24 jam dia dah pendedahan badan dia terhadap essential oil adalah 24 kali. So for some people 8 kali tu dah optimum dah untuk kesihatan. But for another people 8 kali tak cukup. So they need more. Okay? So dia tak ada right or wrong untuk you dilute ke tak dilute, nak guna NIT ke apa ke, there's no right or wrong. Kita yang pengguna, kita yang kena explore what's suitable for us. What's suitable for your husband, what's suitable for your children. Kadang-kadang you suka NIT tapi your children tak boleh pakai NIT pun dia tak boleh nak apply the same thing. Right? And then if you memang jenis suka NIT, lepas tu you nak advocate NIT dekat new member pun tak boleh juga. But tiap-tiap orang cara badan dia react berbeza. But what I can say is how I practice. Kalau dalam keadaan yang berlaku orang kata ketidakselesaan sebab kita nak maintenance, I pakai pagi banyak diffuse. Ni duduk rumah pagi budak-budak tak sapu pun malam je sapu tips, most of the time diffuse. Tapi kalau diorang tak selesa, berada dalam keadaan tidak seimbang, badan tak seimbang, tak selesa, there's something happen, so saya akan pakai kerap dan saya akan pakai NIT. Okay, pakai NIT dan kerap because saya nak diorang cepat baik. I find that helpful. Tapi kalau setakat untuk maintenance, dilute, lepas tu dalam sejam pakai 4-5 jam sekali pun dah okay. So kena tengok kita nak guna tu untuk intervensi untuk maintenance atau untuk kita selesaikan masalah. Nak jaga tu ajak compliant. Well, diluting pun sebenarnya sebab kita nak sapu essential oil tu, nak sapukan essential oil tu dekat permukaan yang besar. So that's why kita dilute. Jadi kena faham lah dia punya konsep diluting tu kenapa semua tu kan. So kalau saya rasa kita dilute nanti cuma macam ni lah sebab kita kan aromaterapi, so kadang-kadang kita tak dapat bau oil tu bila kita over diluting, so dia tak shock lah sikit kan. So macam tu. Tapi lebih baik over dilute daripada terkurang dilute. Betul. Dan dia sama juga, konsep dia juga bila kita diffuse, ada orang tanya macam berapa banyak titis kita nak diffuse ni. So kalau saya akan kata macam kita start dengan 5 ataupun 3. So 3, 5, 7, 11 macam tu lah. And then kalau kita nak diffuse single oil, kita nak campur berapa banyak, ada berapa banyak single oil yang kita boleh diffuse. Kita boleh diffuse 3 single oil dalam satu masa yang sama. Tapi kalau kita nak diffuse blends, kita diffuse mungkin paling tinggi pun 2 blend yang berbeza. Sebabnya blend tu sendiri pun dia dah ada banyak dia punya ingredients kan. Nanti kita dah instead of kita dapat sinergi yang kita nak, kita dah campur dia jadi sinergi lain pula. Kita tak dapat manfaat yang asalnya.
So orang kata macam berapa banyak titis kita nak letak sebab tak boleh bau lah, tak bau sangat. So tak bau tu boleh jadi sebab kita kena tengok diffuser tu berapa besar dia punya kawasan sebaran. So kebanyakan diffuser yang living ialah 30 square feet. Jadi kalau kita memang letak dekat living room yang rumah macam maligai, memanglah tak boleh bau kan. Kemudian cara lain untuk bau ialah kita letak dekat dengan kita dan sebagainya. Dan orang kata macam okey kalau saya letak banyak apa jadi? Kalau letak banyak sebenarnya tak jadi apa-apa. Kita je lah rugi. Sebab kita tak dapat dan dia diffuse tetap juga kita dapat bau yang sama. Dan kadang-kadang boleh jadi over diffusing juga. So apa yang kita boleh buat ialah untuk elakkan kalau kita diffuse rasa tak selesa semuanya lah. Kalau ada kucing kita kena pastikan, ada pet kita kena pastikan pintu terbuka supaya dia boleh keluar. Dia punya key ialah kalau kita nak diffuse secara selamat ialah dia tak ada mendatangkan rasa tak selesa kepada pernafasan. Kalau dia mendatangkan rasa tak selesa pada pernafasan maknanya dia dah over diffuse, dah terlebih banyak. Betul. Okey, contoh pasal dilute nak tambah. Kalau kadang kita suka buat resepi kan. Kita buat resepi, okey katalah kita nak buat resepi lavender, lemon, peppermint. Okey, dan kita letaklah 5 drops. Okey, 5 lavender, 5 peppermint, 5 lemon. Okey, so total drop 15 drop. Tapi bila you nak amalkan, you bukan amalkan one off terus habis. Kadang-kadang 3-4 bulan baru habis. Right? From this solution. Okay. So, tapi imagine kalau you guna 1 drop saja. 1 drop, okay, and then letak 1 pump and then sapu dekat anak. Tapi you rasa macam I nak buat kerap. Nak orang kata respon dengan lebih baik. So you buat kerap, so 1 hari tu katalah you buat sejam sekali, 1 hari tu mungkin dah 24 titik. Compared to this, 15 titik. Which is 15 titik ni kadang bukan you pakai one off terus, you pakai untuk tempoh masa yang lama. Biasanya yang kita dah bancuh ni untuk maintenance dan convenience. Tapi kalau untuk selesaikan isu, I prefer a drop atau 1 EO atau 2-3 EO lah apa-apa, rub, letak carrier oil, rub and then sapu dekat anak. Lepas tu nak buat lagi, ulang balik benda sama. Ini kita panggil aplikasi layering. Sebab Jen Sullivan dia actually tak gemar sangat orang campur-campur dalam ni. Blend-blend semua ni dia tak gemar. Dia prefer layering. Sebab bila you dah campur dalam satu botol, sinergi dia tak sama dengan you layer on the body. That's why kita ada RDT. That's why kita ada NAT, Neuroauricular Technique. That's why kita ada raindrop technique because the layering itself, dia punya impact dia berbeza daripada you guna yang blend. Blend is okay untuk convenience, untuk senang guna, senang ingat. But bila ada isu macam anak tak selesa perut, instead of saya guna blend lemon peppermint digize, saya akan layer 3 EO ni dekat perut dia. Saya akan layer digize, saya akan layer lemon, last kali saya akan layer peppermint. That's what I did. And that really helpful. Even my husband masa dia tergeliat pinggang hari tu, I layer Vela, I layer wintergreen. Layering, please try layering plus Vitaplex. That's very helpful and powerful tools untuk you dapat pengalaman baik guna essential oil. Jangan rely on blend recipe semata-mata. Mungkin next time kita boleh tunjuk cara nak Vitaflex ni. Boleh lah lepas-lepas raya insyaAllah. Ya insyaAllah. Banyak lagi topik nak cover ni. Banyak lagi nak share. Okay. Dah sejam? Dah lagi tak? sejam. Dah sejam 3 minit dah. Okay. Okay, rasanya itu saja kot. Ada apa-apa lagi Kak Wawa nak tambah? Rasanya itu je untuk hari ni. Terima kasih sebab join. Ada banyak, kalau kita nak cerita pasal essential oil dengan selamat ni ada banyak benda yang kita boleh explore. Dan yang apa kita cerita ni ialah cuma macam surface je. So kalau nak tahu boleh tanya lebih lanjut dekat enroller masing-masing dan juga boleh buat bacaan. Satu bacaan yang saya paling suka sekali ialah kalau kita ada limited budget, satu bacaan yang kita paling boleh invest ialah kita beli bahan-bahan daripada Jen O'Sullivan. Sebab dia tu, pada saya dia sangat credible dengan dia punya maklumat. Dan kalau resepi dia pun dia aroma terapis.
Dia Tapi kalau- aromaterapi, so dia punya perspektif aromaterapi dengan essential oil. Ya. Saya suka dia. So gitulah. Okay, Hmm. Nat. Terima kasih Nat Okay. sebab menjemput kita. Alright, terima kasih semua sebab meluangkan masa, meminjamkan masa masing-masing. Semoga ada barokahnya. InsyaAllah. Pada 27 Ramadan Nak ni. ucap selamat Hari Raya. Nak ucap selamat Hari Raya alang-alang. Walaupun tak ada background Hari Raya. Okay, minta Selamat Hari Raya ampun, minta pada maaf kawan-kawan kalau Seri Budaya. Selamat Kita Hari raya Raya. virtual lah. Itulah tu. Okay. Taqabbalallah minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima segala usaha dan amalan kita dalam bulan Ramadan ini. Ya, Assalamualaikum. amin. Salam. Bye. Bye.